Assalamualaikum semua. So insyaAllah today we will continue our lesson on topic 4.2 logarithm and law of logarithm. So sebelum kita teruskan pada kita punya lecture, saya akan terangkan basically apa yang kamu akan belajar dalam topik ini. So actually untuk log pun sama je, dia macam awak belajar indices. So dalam logarithm ni, pertama sekali kamu akan belajar apa itu logarithm. Maksudnya asal usul dia. Okey, kemudian kamu akan belajar cara lepas tu kita akan tahu, kita akan kena pasti apakah matlamat kita. Kenapa perlunya ada logarithm? So kita panggil aims lah matlamat kita. Kemudian dari macam mana cara nak tulis logarithm ni? So cara nak tulis logarithm ni basically dalam indeks indeks pengiraan dia a to the power of n equals to x. A adalah base, n adalah indeks, x adalah number. Contoh 2 to the power of 5 equals to 8. 5 pula 3 equals to 8. Okay, ini adalah penulisan dalam bentuk indeks. So, kita boleh tukarkan penulisan dalam bentuk indeks ni kepada bentuk log. So, kalau kamu tengok sini ada 3 elemen base, index, number. Number ni value lah, nilai yang awak kuasakan. Contoh awak tekan calculator 2 kuasa 3 dapat 8. So, maknanya A kuasa N sama dengan X ni 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, saya nak tukarkan bentuk indeks ni kepada bentuk log. Caranya adalah log masih lagi log. Bahagian bawah ni, ingat tak base saya bagi tahu sebelum ni, base bawah asas. Jadi bawah ni mesti letak nilai base. And then log A, kat sini kita akan letak nilai X sama dengan N. Okay, maksudnya tulis dia log tu masih maintain log. A adalah base. So dalam soalan contoh kita, base kita adalah 2. X adalah nilai number 8. Ni X 8. Manakala N adalah nilai indices kamu. Okay. So daripada sini kita pergi pada aims kita. Log ni, okay, kalau kita tengok sebelah kanan ni, ini sebenarnya adalah matlamat kita. Maksud saya adalah kalau kita buat 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan dapat nilai 5. 5 ni adalah matlamat kita. Kita nak dapatkan apakah nilai apabila kita tambahkan 2 dengan 3. Kita dapat 5. So maknanya yang saya nak highlightkan kat sini adalah apa-apa sahaja yang berada di right hand side, ini adalah matlamat kita. Semua benda dekat right hand side adalah matlamat kita dalam pengiraan matematik. Contoh lain, kamu ada 5 times 4. 20. So, matlamat kita nak dapatkan nilai 20 ni kan. Sebab tu kita darabkan 5 dengan 4. Sama juga macam log. Log ni matlamat kita adalah kita nak dapatkan nilai kat right hand side. Right hand side kita adalah n kan. Maknanya, matlamat kita dalam pengiraan log sebenarnya adalah we want to find the value of index. Okay. Contoh, kita ada 2 kuasa berapa sama dengan 8. Jadi kamu kena dapatkan atas ni kan. Ini adalah n kita. Jadi nak dapatkan nilai n ni kita akan gunakan logarithm. Itulah matlamat indeks, matlamat logarithm. Contoh lain kita ada 3 to the power of what equals to 9. Jadi kamu kena tahu n ni macam mana dapatkan n. N boleh je kalau awak nak hafal lah 3 kuasa 2 sama dengan 9. Tapi cara lain untuk dapatkan nilai n adalah menggunakan logarithm. So itu yang kita tunjukkan bahawa logarithm ni di aims matlamat kita gunakan logarithm adalah untuk dapatkan nilai indeks. Okay, seterusnya adalah unit learning outcome. Bukan unit, subtopic learning outcome. So dalam logarithm ni matlamat kita belajar logarithm ni ada 2. Yang pertama kita nak buat evaluate. Yang kedua kita nak dapat buat simplify equation. So dalam evaluate ada 2. Pertama kita guna calculator. Yang kedua kita without calculator. So kalau without calculator ni kita mesti guna law. Simplify pun kena guna law of log.
Okay, so untuk buat simplify, kamu akan ada 4 step. Step dia sama macam kamu buat simplify of indices. Step 1, kita mesti samakan base. Maknanya, kalau kamu beri soalan, step 1 kamu kena tengok dulu, base sama tak? Kalau base tak sama, kena samakan dulu. Tapi kalau base dah sama, kamu boleh skip terus step 2. Step 2 adalah identify operation. Kenal pasti operasi. So, kalau operasi kita tambah, darab, kalau log operasi tambah, maknanya kena guna law. Law ada 7. So, kalau operasi kamu tambah, kena guna law nombor 1. Operasi tolak, law nombor 2 dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pilih law. Itu saya cakap tadi. Kalau dah tahu operasi apa, baru kita boleh pilih law kita lah. Okay. And samakan base ni kita kena guna sifir kuasa. Yang ni yang kita guna dalam topik sebelum ni. Ingat lagi tak sifir kuasa? So dalam indices kita guna sifir kuasa, dalam log pun kita kena guna sifir kuasa. Okay, lepas kita pilih law, last kali baru kita buat simplify. Tada, okay, comel sikit. So, inilah basically apa yang kita akan belajar dalam topik logarithm. Okay, so untuk simplify, sebenarnya ni apply untuk indices juga. So, saya sekalikan untuk simplify indices ataupun logarithm, sebenarnya ada 2 step penting. Yang pertama sekali, awak mesti tahu kegunaan law. Kalau awak tak faham kegunaan law, awak tak tahu cara nak pilih law. So, bila kita tahu, maksud understand ni adalah, contoh kamu ada operation tambah. Jadi, kamu kena tahu macam mana cara nak gunakan operation tambah tu. Waktu bila. So, masa tu lah baru kamu boleh pilih law kamu. So, cara nak pilih law, first step, kita kena tengok base. Kalau sama, kita boleh terus proceed dengan operasi. Kalau tak sama, kita mesti samakan dulu. Cara nak samakan mesti guna sifir kuasa. Okay. Yang kedua, lepas base dah sama, baru kita tengok operasi. So, sebab kadang-kadang dalam satu soalan tu ada beberapa operasi, jadi mesti pilih beberapa law. Satu soalan tak semestinya ada satu law je. Okay. Lepas tu kita tengok kehendak soalan. Kalau soalan minta kita buat evaluate, kita kena beri nilai pada akhir jawapan. Kalau soalan minta kita buat simplify, mungkin jawapan tu akan ada. Okay, macam ni. Kehendak soalan ni akan masuk pada types of simplify. Okay, types of simplify, kadang-kadang kita kena pecahkan persamaan. Kadang-kadang kita kena gabungkan persamaan. Okay, bentuk pecahkan dengan gabungkan ni, ini adalah bentuk jawapan akhir dia. Okay, lepas dah simplify ni bentuk jawapan akhir dia, mungkin ada satu jawapan term. Contoh, log awak bentuk dia macam ni. Ada satu je sebutan kat sini. Kalau dia pecahkan ni, yang dia pecahkan persamaan ni, mungkin ada beberapa term. 2 log AX tolak log AY tambah log AZ. Kadang-kadang soalan jawapan bentuk akhir dia, dia simplify juga, tapi kamu akan dapat nilai. Ada sebenarnya yang ni lebih kepada evaluate lah. Tapi sebelum kamu evaluate tu, kamu kena buat beberapa operation. Ini adalah termasuk dalam evaluate without using calculator, tapi mesti kena gunakan law. So, sebelum kita pergi pada evaluation ataupun dan simplify, saya nak tunjuk kamu macam mana cara kita nak tukarkan daripada log indices kepada log. Contohnya, kalau kita basic, kita ada a to the power of n equals to x. Boleh ditukarkan dalam bentuk index log a x equals to n. Ini adalah matlamat kita nak dapatkan nilai n. Okay, so contohnya kita ada 11 kuasa 2 sama dengan 1, 2, 1. So, saya nak tukar dalam bentuk log. 11 pula, sorry. Log, my base is, yang ni base
base. Index. Apa? Number. Cantik sikit lah Lisa, ya Allah. Gitu. Okay. Ini base. Base ada dekat sini. Index ada dekat sini. Number ada dekat sini. Index ada kat kanan. Gitu. Okay. Proceed. Base. Orange. Kat sini orange. This one is orange. Orange is 1 to 1. Our aims is 2. Okay, contoh lain. 5 power 3 equals 1 to 5. Convert to log. Dia senang cerita macam ni tau. Ini dengan ni awak tukar tempat je. So base mesti sentiasa dekat bawah. Ni atas, yang ni bawah. Base 5. Tukar nombor. Matlamat kita nak cari index kanan. Okay, bawah huruf pula. X power P equals to 20. Log base dia X. Nombor dia 20. Index dia P. Okay, another example. Exponent to the power n equals to A. Log base E A equals to n. Ini kat sebelah kiri. Kalau dah bawa kepada log, dia akan jadi sebelah kanan. Ini kat sebelah kanan. Kalau jadi log, dia dah kat sebelah kiri. That's how you exchange the place. So, ini adalah cara untuk kamu convert